Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Okey, baiklah, kita dah belajar berkenaan dengan hidrokarbon. Hidrokarbon ni sebenarnya secara umumnya kita gunakan sebagai sumber tenaga. Tapi sebenarnya apabila kita bincangkan tentang sumber tenaga ini, sumber tenaga kita boleh bagikan kepada dua jenis. Yang pertama ialah sumber tenaga tidak boleh diperbaharui dan yang kedua ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. So, apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini sumbernya akan, kalau kita gunakan lama-kelamaan dia akan berkurangan. Kerana apa? Kerana sumber dia adalah terhad dan kalau kita guna habislah dia. Contoh yang paling jelas ialah petroleum, arang batu dan juga gas asli. Sebab apa? Ketiga-tiga bahan ni kan terbentuk daripada fosil haiwan dan tumbuhan yang mati beratus juta tahun dahulu. So kalau nak dapat yang baru kena tunggu beratus juta tahun lagi kan. So kita anggap dia sebagai tidak bolehlah kita dapat sumber tenaga ini secara berterusan. Itulah dia sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Berbeza dengan sumber tenaga yang kedua, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini adalah sumber tenaga yang sumbernya tidak mudah untuk habis kalau kita sentiasa gunakan. Maksudnya sumbernya akan sentiasa ada dan insya-Allah lah selagi ada bumi ni sumbernya tidak habis. So contoh-contoh sumber tenaga dia ialah yang pertama tenaga solar. Tenaga solar ni daripada cahaya matahari lah. Okay, kita gunakan cahaya matahari untuk mendapatkan tenaga haba, elektrik dan sebagainya. Ada juga tenaga angin, yang kincir angin tu, kipas besar tu pun sama juga, daripada angin tukar kepada elektrik. Ataupun tenaga hidro, empangan, kita empang sungai dan sebagainya, kita dapat jana kuasa elektrik daripada empangan hidro. Tenaga biogeosim. Biogeosim ni sebenarnya daripada benda-benda yang mereput. Benda mereput ni akan menghasilkan gas etana dan gas metana. Gas metana ini akan dapat kita gunakan sebagai sumber tenaga. Juga terdapat tenaga geoterma daripada kawasan-kawasan yang ada gunung berapi. Tenaga air pasang surut juga ada digunakan di beberapa negara dan ada lagi beberapa contoh lain, termasuklah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni sebenarnya kita dah bincangkan dalam subtopik yang lepas, yang mana ada dia punya kebaikan, ada dia punya keburukan. Tetapi tenaga nuklear ni kalau dimanfaatkan dengan baik, ia akan menjadi satu sumber tenaga yang sangat bagus untuk kita kaji dan kita gunakan. Tadi berkenaan dengan sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.